Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat semua, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz sehat, Ustaz. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, Alhamdulillah. jadi kita mula insya-Allah malam ni ya, surah Toha kita usaha untuk menghabiskan lah ya surah ni. Insya-Allah kita sampai ayat yang ke 111 ya, 111 sambung cerita tentang tauhid tuan-tuan ya. Cerita tauhid. Jadi cerita tauhid ni adalah cerita yang menjadi perkara pokok lah ya dalam Quran. Dan insyaAllah ya hari ini kita sampai pada dua sifat Allah yang disebut dalam Al-Asma'ul Husna ya, yang merupakan kita kata sifat Allah yang paling agung lah antaranya ya. Kita tengok ayat 111 selebih dulu kita tengok surah Toha ya. Jangan lupa surah Toha termasuk surah Makkiyah ya. Surah Toha termasuk surah yang turun sebelum hijrah ya. Jadi bila turun sebelum hijrah biasanya di Mekah lah ya. Jadi bila kita sebut surah Toha, surah yang ke-20, dia termasuk kategori surah Makkiyah. Surah Mekah ni kebanyakannya cerita pasal rukun-rukun iman. Ya, cerita tentang akidah. Rukun-rukun iman tu yang paling pokok adalah beriman tauhid lah ya, beriman kepada Allah yang Maha Esa. Ya, kita sebut wahdaniyatullah ya, wahdaniyatullah ya, wahdaniyatullah ataupun tauhid. Jadi insya-Allah kita tengok ayat 111 Auzubillahi minasyaitonirrajim wa anatil wujuh. Jadi pada apa? Pada hari kiamat nanti ya di mahsyar wa anatil wujuh ya. Wajah-wajah manusia ya yang berada di mahsyar itu akan anat ya. Anat mana tertunduk. Tunduk tu kerana takut ya. Kerana malu, kerana banyak buat dosa masa di dunia, banyak buat kesalahan, tak patuh perintah Allah, ya langgar perintah Allah, maka tertunduk, ya tertunduk malu, ya macam dalam bahasa Melayu kita tertunduk ni dua lah. Yang pertama kerana malu, yang kedua ya kerana apa? Kerana apa kita panggil ya malu ni malu apa? Ya malu kerana hormat, ya. Jadi kita tak pandang muka orang yang kita bercakap tu, ya bukan kerana kita tak hormat dia, ya tapi kerana hormat tu segan kita dengan dia, ya tunduk kita. Yang kedua, tunduk kerana malu juga. Ya, malu disebabkan kesalahan yang kita buat. Ya, tak berani angkat muka, tuan-tuan. Jadi orang yang dibawa ke mahkamah, cuba kita tengok. Semua tunduk aja. Ya, tak ada, kita kata belagak. Ya, mata pandang ke atas ke, ataupun muka pandang ke kamera ke, semua tutup muka. Kerana malu. Ya. Jadi malu kepada siapa? Ya, malu ataupun atau tunduk ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya Al-Hayyul Qayyum, ya, Al-Hayyul Qayyum. Asalnya Al-Hayyul Qayyum ya, tapi ada huruf lam di depan tu. Jadi kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab ya, bahasa Arab Quran, huruf lam di depan tu menunjuk kepada ya, dia preposition. Bila preposition maknanya noun yang datang selepas preposition mesti baris bawah. Asalnya Al-Hayyu Al-Qayyumu. Al-Hayyul Qayyumu. Ya. Sekarang jadi Al-Hayyi Al-Qayyumi. Ya, kerana ada huruf lam tu. Ada satu je huruf tuan-tuan, lam. Ya, bukan banyak pun, satu je kat situ. Ya. Tetapi dia mengubah baris daripada domah, ya, baris depan menjadi baris bawah kasrah. Ya, nak tunjuk the power of preposition ni. Ya. Ada 10 preposition semua. Ada min, ila, an, ala. Salah satunya li ni. Jadi wajah-wajah pada hari itu, ya, wajah-wajah manusia yang bersalah, ya, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tertunduk, dan sifat Allah yang disebut di sini adalah Al-Hayyul Qayyum, ya. Wa qad khaba man hamalahal zuhamala amala zulman. Dan sesungguhnya khaba telah apa? Kita kata ya telah rugi. Man sesiapa lelaki atau perempuan, kecil atau besar, hamala zulma ya orang yang telah melakukan kezaliman. Di sini tak sebut ya melakukan, disebut hamala. Hamala maknanya memikul, ya hamala tu memikul, ya jadi memikul kerana kezaliman tu benda yang berat, ya bila kita buat benda tu dia benda yang berat, jadi seolah-olah ya orang yang melakukan kezaliman tu dia pikul kezaliman tu. Jadi Allah guna perkataan hamala, ya hamala yahmilu. Jadi ayat 111 sebagai mukadimah kita ialah ayat yang cerita tentang tauhid lah, ya. Kerana di akhirat besok seperti mana di dunia yang maha berkuasa hanyalah Allah saja.
Nabi-nabi dan rasul pun tunduk kepada perintah Allah, ya. Dan semua wajah-wajah pada hari itu tunduk kepada Allah yang sifatnya Al-Hayy, yang Maha hidup, Al-Qayyum, yang Maha berdiri sendiri. Ya, Maha berdiri sendiri maknanya tidak berhajat kepada bantuan sesiapa. Ya, Allah tak perlukan makhluk. Tetapi kerana Allah Maha berkuasa, Allah cipta juga, ya, rasul-rasul, Allah cipta juga para malaikat untuk menolong dia. Tapi bukan kerana Allah berhajat pada mereka, tidak. Ya, Allah ni Maha kaya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Al-Ghani maknanya Allah Maha kaya. Maha kaya tu tidak berhajat kepada sesuatu, ya, yang boleh membantu. Kerana Allah Maha kaya. Mana Allah tak berhajat pada sesiapa pun. Kalau malaikat dan rasul tak ada pun, ya, tetap juga wahyu boleh sampai kepada manusia. Allah boleh buat dengan berbagai cara. Tetapi kerana Allah nak bagi mudah manusia tu melihat contoh, ya. Jadi cuba kita bayang, kalau tak ada Nabi Rasul, mana kita nak tengok contoh? Ya, malaikat dia bukan manusia, ya. Dia duduk di alam lain. Ya, jadi kalau kita nak contoh yang betul, kita kena ambil contoh daripada manusia. Jadi manusia itu di kalangan Nabi dan Rasul. Itu antara sebab lah, ya. Nanti kalau orang tanya tuan-tuan, pasal apa, ya, kita dalam hidup ni kita tidak berhajat kepada apa, ya? Apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada pembantu, penolong. Tapi kalau Allah tidak berhajat, pasal apa pula Allah cipta? Allah cipta bukan kerana memerlukan. Allah cipta kerana nak tunjuk kekuasaan. Ya, tuan-tuan. Ya, itu jawapan dia. Boleh, boleh ya. Kak Nomah, okey. Okey Ustaz. Terima Ulang balik kasih. ya. Pasal apa Allah Maha berkuasa, tak berhajat kepada makhluk. Tiba-tiba Allah cipta juga makhluk. Kerana apa, Cikgu Nomah? Untuk tunjukkan kekuasaan Allah. Okey ya. Tu antaranya. Sebab orang banyak tanya juga. Kalau Allah Maha berkuasa, sebab apa Allah memerlukan, ya, 6 masa, ya, 6 masa untuk mencipta seluruh alam ni. Pasal apa Allah tak cipta kun fayakun jadi semua alam ni, langit, bumi, ya, apa ni, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, laut, ya, apa ni, tasik, gunung ganang. Pasal apa Allah tak cipta sekaligus? Pasal apa Allah cipta berperingkat-peringkat? Ya, langit dulu, bumi, kemudian ada pokok-pokok, ada tumbuh-tumbuhan. Pasal apa Allah memerlukan proses ataupun masa? Sebab apa? Sebab apa, Kak Nuraini? Pasal apa? Pasal apa Allah perlukan masa? Sedangkan Allah Maha berkuasa. Ya, pasal apa Allah berhajat kepada, macam tadi kita kata, ya. Hari ni buat ni, besok buat tu, besok buat tu, ya. 6 masa kita panggil. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa tuan-tuan? Yang kat maraton, pasal apa? Ya, Kak Nap. Pada saya, apa nama ni, nak menunjukkan bahawa setiap yang Allah buat tu dia ada kena ikut peraturan yang tertentu. Kalau macam tu Allah tak berkuasa lah. Memang ada peraturan betul, tapi nak tunjuk Allah tu tak berkuasa lah kalau macam tu. Pasal apa Allah memerlukan masa? Ya, patutnya Allah cipta sekaligus semua siap kan bagus. Pasal apa Allah buat macam tu? Pasal apa hari ni bumi, besok langit, besok tumbuh-tumbuhan, besok laut? Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Jawapannya Ustaz, sama. Ya? terpulang kepada Allah Ustaz. Apa yang Yalah, Allah betul nak lah. buat. Sebab itu nak tunjuk apa tu? Tunjuk Allah berkuasa lah. Ikut. Sama jawapannya tuan-tuan. Kerana nak tunjuk Allah berkuasa lah. Maknanya Allah boleh buat semua tu sekaligus. Allah boleh buat dalam 2 hari. Allah boleh buat 3 hari. Allah boleh buat 10 hari. Kerana apa? Kerana Allah Maha berkuasa. Allah tak perlukan proses. Ya, yang perlukan proses ni adalah makhluk. Makhluk perlu proses, ya. Sebagai contoh kita katakan, pasal apa Allah cipta apa ni Nabi Muhammad, ya. Nabi Isa dan Nabi Adam tu beza-beza. Beza tak? Ya, Nabi Muhammad ada bapa, ada mak. Tapi bila Nabi lahir, bapa dah meninggal. Tapi tak ada masalah lah sebab Nabi tu dia datang daripada apa ni perkahwinan ibu dan ayah baginda, ya, Aminah dan juga Abdullah. Itu normal, ya. Dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Kemudian bersalin, ya. Dan lepas bersalin tu mana Nabi jadi baby, lepas tu jadi kanak-kanak, besar jadi remaja, ya, jadi dewasa, ya, dan jadi tua sampailah wafat. Ada proses. Nabi Isa ada proses, Tapi Allah cut short, ya. Apa cut short tu? Maknanya proses perhubungan suami isteri tak ada. Ya, Allah buat dalam bentuk, ya, ditiup punya apa ni dalam rahim mak dia oleh malaikat. Terus jadi je, tak perlu perkahwinan. Ya, boleh Allah buat. Allah Maha berkuasa, Allah boleh buat. Ya. Tapi mengandung tetap proses 9 bulan 10 hari. Boleh tak Allah buat dalam masa 3 hari 4 hari? Boleh. Tapi dia menyalahi, ya, hukum alam sebab
Nabi Isa tu dicipta dalam alam. Jadi bila dicipta dalam alam, dalam dunia, dia kena ikut proses. Ya, tapi boleh tak Allah cut short? Boleh. Ya, tapi nanti dia jadi pelik. Ya, sedangkan Nabi Isa yang macam tu pun orang orang percaya dia Tuhan. Ini kan pula kalau tiba-tiba ya hari ni mengandung besok bersalin. Oh, lagilah orang anggap dia sebagai Tuhan, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan sama-sama kita fikirkan ya. Sebab agama ni kita kena fikir, tuan-tuan. Kita tak boleh suka-suka hati apa jawapannya ustaz. Ustaz boleh bagi jawapan, tapi nanti tuan-tuan tak nampak dia punya susah payah nak dapat jawapan tu, ya. Nabi Adam melalui proses yang macam mana? Tak ada langsung proses, ya. Nabi Adam ketika dicipta di dalam syurga, tuan-tuan, Nabi Adam melalui tak proses kanak-kanak, remaja, apa ni, dewasa, melalui tak, tuan-tuan? Melalui tak, Haji Mak Syah? Ada tak proses? Haji Mak Syah, ada tak proses? Tak ada proses, tak terus jadi aja. Tu jadi besar. Pasal apa Nabi Nabi Isa tak boleh macam tu? Pasal apa Nabi Adam boleh terus besar? Jadi yalah, Tuhan nak tunjukkan semua cara yang Tuhan boleh buat, sama ada Betul, ya. ada proses dan tak ada proses pun, semua jadi pun tu Okey, boleh buat. tuan-tuan dah dapat dah tu. Betul. Okey, betul Haji Mak Syah. Tapi apa beza kejadian Nabi Adam dengan kejadian Nabi Muhammad dan kejadian Nabi Na- Nabi Nabi Isa? Apa bezanya, tuan-tuan? Nabi Adam dicipta di syurga, Ustaz. Tu dia, tuan-tuan. Tu jawapan dia. Syurga dengan dunia, tuan-tuan, lain. Sebab tu Ustaz sebut. Kerana manusia seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad dicipta ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka berada di dunia. Jadi bila dunia dia ada proses. Ya, memang betul Haji Mak Syah kata ya Allah nak tunjuk kekuasaan. Betul, absolutely true. Tetapi tuan-tuan kena tengok konteks dia di mana Allah cipta. Nabi Adam Allah cipta kun fayakun, ya, dia terus jadi besar. Inna ansha'nahunna insya'a dalam surah Waqiah, ya, ketika Allah cipta bidadari terus jadi besar. Penciptaan bidadari itu macam penciptaan Nabi Adam dan isterinya Sayyidatina Hawa, sama, tuan-tuan. Ya, cuma bidadari, ya, dia bukan manusia macam kita lah, bentuknya macam manusia. Tapi dia tak ada mak bapak, ya. Nabi Nabi apa? Nabi Adam dengan Hawa pun tak ada mak bapak. Tapi Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa dia ada anak. Bidadari tak ada. Ya. Jadi maknanya dia beza dengan manusia biasa. Tapi dia sesuai dijadikan pasangan manusia boleh. Ya, malah nanti kalau orang perempuan di dunia bila dia pergi ke syurga besok, dia akan ditransform. Kita dah sebut dah. Ya, ada ayatnya. Ayatnya ayat tadi itulah. Inna ansha'nahunna insya'a. Boleh dua-dua. Sama ada kejadian bidadari yang memang tidak melalui proses mak bapak, perkahwinan, kecil besar, dan juga manusia ya yang lahir di dunia besar ada proses, bila pergi ke syurga besok, bila Allah masukkan dalam syurga, Allah transform dia jadi muda balik, ya. Mana kulit tegang balik, sehat balik, berjalan tegak balik, tak ada jalan bongkok, tak ada dah. Ya, jadi maknanya dia punya physical appearance dia jadi lebih baik. Mana Allah transform, ya, apa ni, insya'a, begitu saja, tuan-tuan. Ya, ayat Waqiah kita dah apa kita panggil, ya, kita dah tadabbur, ya, surah yang ke-56. Ya, surah yang ke-56 kita tengok. Nanti tuan-tuan tanya dalil dia, ya. Surah 56. Surah 56 adalah surah Al-Waqiah, ya. Inna ansha'nahunna insya'a, berada pada ayat yang ke-35, tuan-tuan, ya. Muka surat 535. 535 muka surat. Ya, 535, tolong ada Quran buka. Ya, 535 pada ayat yang ke-35. Ya, muka surat pun 535, ayat pun 35. Inna ansha'nahunna insya'a, ada dua. Sama ada bidadari itu, ya, yang dicipta begitu saja tanpa proses perkahwinan mak ayah dia, mak ayah pun tak ada, ataupun ya manusia yang bersifat yang bernama perempuan wanita, bila masuk syurga besok, ya, mereka akan diangkat kedudukan dia, ya. Diangkat kedudukan tu Quran sebut ayat 34, wa furushin marfu'ah, ya, dan orang-orang perempuan, isteri-isteri yang masuk syurga jadi bidadari, mereka marfu'ah, mereka ditransform, upgraded. Perkataan upgraded tu marfu'ah, tuan-tuan, ya. Kemudian kami cipta mereka dalam bentuk yang baru, ya, ditransform mereka ni, ya. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka anak dara balik. Ya, perempuan yang dah umur 70, 80 jadi anak dara balik. Uruban, yang penuh rasa cinta. Atroba, sebaya umur. Ya, manusia besok di syurga
mak dengan anak, di dunia mak lebih tua pada anak. Di syurga besok, mak dengan anak umur sama. Bapa dengan anak umur sama. Adik-beradik, abang, kakak semua umur sama. Macam mana bukti dia? Ya, uruban atrabah. Ya, penuh rasa cinta dan atrabah sebaya umurnya. Untuk siapa? Li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Golongan kanan ialah golongan yang dapat buku catatan amal dengan tangan kanan, kemudian ditempatkan di sebelah kanan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu dia punya apa kita panggil, dia punya keadaan manusia di-upgrade, ya, ditransform, ya, dan mereka dibuat, ya, tidak melalui proses lagi. Di dunia ada proses, ya, kena pergi ke beauty center, kena pergi spa, ya, kena buat tu, kena buat ni. Tapi kalau kita di syurga besok tak perlu, tuan-tuan, ya, itu bukti dia. Maknanya syurga memang dia tak ada proses. Ya, bukti syurga tak ada proses apa, tuan? Selain daripada kita lagi. Apa lagi dalam syurga tu yang tak ada proses? Benda apa tak ada proses, tuan, dalam syurga? Buah-buahan, Buah-buahan, ya, tidak ada proses dia jadi apa, putih, kemudian dia membesar, ya, kemudian muda, kemudian masak ranum, tak ada, tuan. Dia terus saja. Ya, itu paling senang. Manusia ditransform, tua jadi muda. Ya, kalau dia sudah berusia lanjut, ya, dia dimudakan balik dari segi usia dan dijadikan anak dara balik, tuan-tuan. Ya, jadi anak dara balik. Ya, cuba tuan-tuan bayang, kulit tegang balik. Ya, sihat balik, tuan-tuan. Ya, dan sudah tentu, ya, dia punya keadaan jauh tak tahu berapa ratus kali ganda, ya, dengan keadaan kita di dunia, tak tahulah. Ya, yang paling cantik di dunia itu kita kata Miss Universe, kita kata itu pun ada kelemahan dia. Ada apa kita panggil, ya, ada defect juga, tuan-tuan. Sebab dia manusia. Ya, di dunia kan. Tapi di akhirat besok, semua jadi cantik, semua jadi lawa. Semua jadi sebaya, tuan-tuan. Jadi bila sebaya tu, apa yang boleh kita elakkan bila manusia tu sebaya, tuan-tuan? Bila manusia tu sebaya, apa benda yang boleh kita elakkan? Benda tak elok kita boleh elakkan kalau semua sebaya. Tak ada apa, tuan-tuan? Tuan-tuan, ya, apa tak ada apa? Tak ada dengki. Tak ada Semua dengki. sama setara. Tak ada jealousy, tuan-tuan. Ya, sebab kita semua sama umur. Macam sekarang ni kita kata apa ni, contoh Haji Mat Syah, ya, dia ada reunion apa ni MCKK. Ya, bila dia jumpa seorang dia kata apa ni, you apa batch mana, ya? Dia pun tanya. Oh, you senior I, dia tanya. Dia datang lagi seorang, dia kata, oh, you junior. Syurga tak ada senior, tak ada junior, tuan-tuan. Senior junior tu di dunia, di akhirat tak ada. Ya, semua, ya, manusia akan sebaya, atrabah. Baik dia perempuan maupun lelaki, ya. Jadi kita boleh elakkan jealousy, tuan-tuan. Pasal apa jealousy ada di dunia? Sebab kita beza umur, kita beza tua muda, kulit tegang, ada kulit dah berkedut, ya. Ada yang kita kata handsome, ya, ada yang biasa-biasa, ada yang lawa, ada yang rambut blonde, ya. Ada yang mata biru, ada macam-macam, tuan-tuan. Sebab itulah manusia ada jealousy. Tapi di syurga besok kita sama. Jadi nak jealous apa, tuan-tuan? Ya, kita semua sama. Sama dari segi penampilan. Tetapi ya, dia punya syurga lain-lain lah. Takkan sama kan? Orang yang sembahyang duha 2 rakaat dengan sembahyang duha 8 rakaat takkan sama kedudukan di syurga besok. Lain lah. Kedudukannya lebih tinggi. Lagi banyak nikmat dia dapat kan? Ya, tapi physically speaking, manusia tu jauh lebih baik. Ya, jadi tak ada benda kita nak rasa dengki pada orang. Tak ada, tuan-tuan. Boleh faham, tuan-tuan, ya? Itu keadaan di syurga, ya, yang tak ada proses. Kalau di dunia ada proses, ya, kita kena menunggu. Kita tak boleh, apa ni, ya, kita kata result tak keluar lagi. Dia akan ambil proses SPM, ya, bulan 12, ya, result dia bulan 3 baru keluar. Ya, pasal apa tak boleh buat cepat? Kita zaman digital, semua paperless. Tak boleh buat awak, tak boleh cepat kan? Boleh cepat kan? Tapi kita kena faham, ya. Sebab yang marking paper tu bukan mesin. Yang marking paper tu manusia, ya. Kalau mesin, ya, soalan apa boleh mesin? Mesin multiple choice bolehlah mesin. Ya, tapi essay type question mana boleh, tuan-tuan? Ya, tak tahulah zaman AI ni kan, ya, zaman artificial intelligence ni tak pastilah. Tapi secara umum ada cikgu yang buat marking paper. Ya, Cikgu Normah pernah biasa jadi apa kita panggil, ya. Apa marking paper untuk SPM ataupun ni pernah biasa. Ya, Ustaz, ada. Okey, ya. Jadi maknanya manusia yang jadi yang buat marking paper tu ada grup, ya, duduk kat hotel mana-mana sebagai contoh, ya. Nak cepat tu
Dia sewakan satu hotel, Holiday Villa ke Holiday Inn ke apa. Duduklah cikgu-cikgu ni, matematik ke cikgu sains ke, duduk situ berkumpul. Ya, untuk marking paper supaya tak terkacau. Kalau duduk rumah payah sikit, ada anak, ada suami, ada apa kan. Tapi kalau dekat apa ni apa hotel tu ya, kita kata boleh fokus lah. Kemudian dia tak ada buat kerja lain, memang fokus benda tu saja. Ya, dapat allowance lagi, ya, dapat makan apa, dapat tinggal apa semua sebagainya. Tapi macam tadilah perlukan proses. Ya, satu hari berapa paper kita boleh marking kan? Ya, jadi makna ada proses. Kita tak boleh walaupun dah ada apa kita panggil dah ada kemudahan mesin tapi untuk multiple choice boleh lah, untuk essay tak boleh tuan-tuan. Ya, tu maknanya ada proses. Okey ya, itu kita punya mukadimah ya. Al-Hayyul Qayyum ya, mana Allah yang Maha Hidup. Maha Hidup mana tidak mati-mati. Ya, kalau Allah tu ada waktu mati, mana dia bukan Allah lah. Ya, Tuhan tidak mati ya. Apa kita panggil yuhyi wa yumit, Allah menghidup dan Allah mematikan. Tapi Allah tidak yahya wa yamut ya. Yahya hidup, wa yamut dan mati itu manusia, itu makhluk. Tapi kalau yuhyi wa yumit itu Allah yang menghidup dan mematikan. Ya, Allah Maha Hidup disebut Al-Hayyu. Al-Qayyum Maha berdiri sendiri, mana tidak berhajat kepada bantuan sesiapa pun. Ya, itu akidah tuan-tuan. Okey ya, dan Allah sebut khaba, rugilah orang yang hamala zulman, orang yang memikul ya kezaliman, ya, dia melakukan kezaliman. Disebut hamala kerana kezaliman tu benda yang berat. Bila kita nak buat zalim ke orang, kita kena buat benda tu, kita kena pikul contoh, ya. Macam orang nak bunuh Nabi, ya. Orang Yahudi Bani Nadir dia nak bunuh Nabi, tuan-tuan. Ya, dia panggil Nabi datang kampung dia, tuan-tuan, ya. Kemudian dia nak bunuh Nabi. Macam mana dia nak bunuh Nabi? Dia arahkan seorang lelaki yang berbadan besar, ya, angkut satu batu besar naik ke menara, ke watchtower. Jadi bukan senang tuan-tuan, nak kena pikul, nak kena bawa naik tu, ya. Tu satu kerja tu. Kemudian dia pun bila Nabi datang dekat dengan pintu masuk kota, dia pun nak lepaskan batu tadi supaya Nabi terbunuh. Pecah kepala Nabi, terbunuh Nabi. Maknanya nak buat zalim tu berat, nak kena pikul batu tu. Tu gambaran yang mudah. Ya, jadi kita nak buat benda jahat kan? Kena keluar pada waktu malam ketika sunyi, ya, pakai baju hitam, ya, kemudian kena tutup muka. Maknanya susah nak buat jahat tu, bukan senang tuan-tuan. Susah juga nak buat baik pun payah kan? Nak buat jahat pun susah juga. Ya, sebab contoh kita kata orang nak beli nak minum arak, dia kena beli, dia kena ada duit, ya. Kalau tak ada duit, dia buat samsu haram. Tapi kalau dia ada duit, ya, dia beli arak yang berjenama kan, ya, dia minum, dia kena beli, kena pergi kedai dia, ya, tak boleh apa kita panggil, bukan senang-senang macam tu saja. Nak buat jahat pun macam tu, nak buat baik lagilah tuan-tuan, ya. Okey, ya, itu ayat yang pertama. Ada apa-apa soalan? Ayat 111. Kalau ada, silakan. Ada Ustaz, saya nak tanya tentang nama Allah Ya Ya. Hayyu Ya Qayyum ni. Dalam Quran ni ada tulis apa ni? Doa-doa akan dimakbulkan bila kita mula menyebut kedua nama tu. Betul, Ustaz. betul. Ya, sebab tu ya, Ustaz baca dia punya fadilat ya. Fadilat membaca ayat 111 ni. Ada fadilat dia tuan-tuan. Fadilat ni mana keistimewaan dia. Apa benda yang kita boleh manfaatkan daripada sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Ya, yang pertama tadi mustajab doa lah. Ya, jadi dalam apa kita panggil ya, dalam tafsiran dia ya, fadilat surah Toha ni ayat yang ke-111 macam juga ayat kursi. Ayat 255 suratul Baqarah, ayat kursi. Dan ayat yang pertama, ayat yang kedua lah, ya, ayat pertama lah, ya, dalam lepas alif lam ra, ya, apa ni, apa kita panggil, ya, ayat Ali Imran, ya, ayat yang kedua ada Al-Hayyul Qayyum juga, ya. Jadi apa 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 dia ceritanya, ya. Kalau kita tengok dalam riwayat ya, Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah sebut daripada Abu Umamah Al-Bahili. Ya, Abu Umamah Al-Bahili ni antara sahabat Nabi yang panjang usia dia, tuan-tuan. Ya, Abu Umamah Al-Bahili, ya, yang meriwayatkan hadis ni, dia antara sahabat Nabi yang panjang usia, ya. Dia meninggal ya pada tahun, kalau tak salahnya tahun 92 Hijrah, ya. Jadi Abu Umamah Al-Bahili, beliau meninggal pada usia pada tahun 92, ya, 92, ya. Maknanya sama macam Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik tahun 93 Hijrah, ya, Anas bin Malik. Masa apa? Masa Nabi sampai di Madinah, Anas bin Malik dah umur 10 tahun. Ya.
Jadi umur dia 10 tahun. Ketika Anas bin Malik wafat tahun 93 Hijrah. 93 campur 10. 10 tu sebelum Hijrah kan? Ya, maknanya Anas lahir 10 tahun sebelum Hijrah. Masa Nabi sampai tahun 1 Hijrah, Anas umur 10 tahun. Anas wafat tahun 93. So 93 campur 10, 103 tahun umur Anas bin Malik. Ya, panjang tuan-tuan ya. Apa ni Abu Umamah Al-Bahili tak tahu ya umur dia. Abu Umamah ni orang tak tahu umur dia, tapi dia ketua kabilah masa dia masuk Islam ya. Jadi sudah tentu umurnya lebih daripada 10 tahun, takkan budak-budak dah jadi ketua kabilah ya. Mesti dia orang muda dah. Mungkin dalam 30-an umur dia ya. Meninggal pula tahun 92 ya, 92 Hijrah. Maknanya umur dia lebih 1 tahun juga, lebih pada Anas bin Malik tuan-tuan. Ya, nak bagi tahu bahawasanya dia antara sahabat Nabi yang panjang usia. Ya, Anas bin Malik 103 tahun. Ya, Nabi wafat umur 63, dia 103. Ya, kemudian apa ni Abu Umamah Al-Bahili pun sama juga. Dia daripada kabilah Al-Bahili, ya, satu kabilah Badui yang tidak dianggap mulia lah, ya. Kabilah Badui ni macam biasalah orang Badui kan. Ada Badui yang kaya, ya, ni bukan Badui kaya, ya. Mereka ni Badui yang biasa-biasa je. Tapi bila dia masuk Islam dia jadi mulia kerana Islam memuliakan manusia. Ya, mulianya kita orang Melayu kerana ada Islam. Kalau Islam tak ada, ya, habis kita tuan-tuan, jadi hina. Sebab siapa yang kata tu? Saidina Umar. Apa Umar kata? Ya, kami adalah kaum Arab yang mulia kerana Islam. Kalau kami mengambil selain daripada Islam, ya, maka kami akan dihina. Tak ada dah tuan-tuan. Macam kita samalah. Ya, kita mulia kerana Islam kita. Tapi kalau Islam tu kita buang, cabut daripada diri kita, kita akan jadi hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi manusia mungkin kita mulia. Tapi di sisi Allah kita hina tuan-tuan. Ya. Jadi Abu Umamah Al-Bahili sebut, ya, dia kata Rasulullah SAW bersabda, ada, ya, terdapat nama-nama Allah yang Maha Agung. Ya. Apabila disebut, diseru kita berdoa dengannya, maka ya akan disahut ataupun akan dikabulkan doa kita, ya. Sebab tu antara perkara yang kita jangan lupa, ya, sebut ketika berdoa ialah sifat Allah Al-Hayyul Qayyum, ya. Dan ia ada dalam surah Toha yang kita baca ni, ya. Surah Toha ni adalah ayat yang ke-111. Juga ada dalam suratul Baqarah ayat 255. Ya, ayat 255 tu suratul Baqarah lah tuan-tuan. Ya, suratul Baqarah kalau kita tengok, ya, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-255. Sama macam dalam Ali Imran tuan-tuan, ya. Dalam surah Ali Imran sama juga, ya, dalam ayat yang 42. kedua tuan-tuan, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm, ayat 255. Tu tuan-tuan jangan lupalah 255 itu ayat kursi Al-Baqarah. Sama macam ayat yang kedua surah apa ni? Surah Ali Imran, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kerana ada Al Hayyul Qayyum tu. Ya, jadi tiga-tiga ayat ni adalah bukti, ya, mengatakan bahawasanya kalau kita baca Al-Hayyul Qayyum tu, maka mudah-mudahan mustajab. Ambil daripada riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada cerita tuan-tuan. Siapa yang menyebut dalam doanya Al-Hayyul Qayyum, ya, mudah-mudahan akan dimustajabkan doa tersebut. Ya, sebab tu kita baca Ayatul Kursi setiap kali lepas solat kan, ya. Sebelum kita nak berdoa ke apa, baca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi tuan-tuan, ya. Walaupun boleh baca Fatihah boleh. Tapi Ayatul Kursi itulah mudah-mudahan akan menjadi sebab untuk doa kita dimakbulkan. Jadi kalau orang tanya kita, apakah antara fadilat Ayatul Kursi ini? Kerana dia adalah ayat yang mengandungi dua nama Allah yang Maha Agung. Al-Hayyul Qayyum, ya. Mana kalau kita nak baca ayat 111 boleh, ya. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Boleh baca boleh, ya, tapi peliklah sikit, orang tak biasa dengar. Ya. Kalau kita doa, kita tak hafal ayat ni, kita sebut ya hayyu ya hayyu ya qayyum. Ya, ya hayyu ya qayyum, ya. Tak ada alif lam. Ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup, ya, yang maha berdiri sendiri, ya, tidak berhajat pada makhluknya. Ya hayyu ya qayyum, ya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, ya. Jadi kita doa, ya, selalu kita pun dah baca beberapa kali, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup,
yang maha berdiri sendiri, ya. Apa ni? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta tolong. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu. Kita dah share dalam grup, ya. Nanti kat apa? Kat Nomah ke Kat Nap akan share balik lah, ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, baikilah, ya, keadaan aku keseluruhannya. Kalau sakit tu mudah-mudahan sembuh. Ya, kalau ada pening-pening apa semua mudah-mudahan hilang pening. Ya, kalau darah tu naik tinggi, turunkan insya-Allah normal, ya. Ada kencing manis ke apa, mudah-mudahan, ya, dia jadi stabil lah, kita kata. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta tolong, ya. Apa ni? Aslih li sya'ni kullahu, baikilah, ya, urusan aku ataupun keadaan hidup aku ni kullahu semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan kau serahkan urusan aku kepada diri aku sendiri, walaupun sekelip mata. Torfata ainin sekelip mata. Jadi power doa ni, tuan-tuan. Baca 3 kali lepas subuh dan 3 kali lepas maghrib. Ya. Jadi ni tuan-tuan jangan lupa baca ni setiap hari. Ya. Lepas subuh dan lepas maghrib. Waktu lain tak payah. Ya, cukup, tuan-tuan. Nak baca tak salah. Tapi dia punya right timing, ya. Sebab ramai orang dia baca doa salah tempat dan salah masa, tuan-tuan, ya. So right timing is very important, tuan-tuan. Right timing. The right timing is after solat subuh dan after solat maghrib. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ini. Kejap lagi, ya, cikgu ataupun Kak Nap akan kongsilah. Ya, kalau ada Syarin pun boleh kongsi. Ya, pada grup kita, tuan-tuan. Tolong baca. Ya, tuan-tuan ikut sama-sama, tuan-tuan, ya, supaya paling kurang, ya, terbukti, ya, pernah, ya. Ustaz pun Allah takkan tanyalah sebab dah pernah sebut. Insya-Allah mudah-mudahan kita baca sama-sama. Ya Hayyu, tuan-tuan, ya Hayyu, Ya janganlah mute. Hayyu ya Qayyum Birahmatika Astaghis. astaghis, ya. Astaghis, ya. Ulang balik. Ya Hayyu Ya Hayyu ya ya Qayyum Qayyum ya Qayyum birahmatika birahmatika astaghis aslih li astaghis astaghis, ya. Astaghis aslih li aslih li sya'ni sya'ni kullahu 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 wala takilni wala takilni ila nafsi ila ila nafsi tarfata ainin. tarfata ainin. Itu kalau nak bagi bunyi lah. Kalau nak wakau tarfata ain pun boleh juga, ya. Sama ada nak bagi bunyi ataupun tidak, terserahlah. Ya, Ustaz ulang saja sekali lagi, tuan-tuan. Ustaz ulang, tuan-tuan apa ni dengar lagi, ya. Allah apa ni, ya Hayyu ya Qayyum. Dua-dua perkataan tu ada sebab apa? Sebab dua-dua lafaz ni adalah sifat Allah yang antara yang paling agung, dan, ya, seperti mana hadis Ibnu Majah tadi, tuan-tuan, daripada Abu Umamah Al-Bahili yang umur panjang tadi, dia dia hina di kalangan kaum Badui ni, dia antara puak yang paling hina, tuan-tuan, Bahili ni. Sehingga disebut, ya, dalam sejarah masyarakat Arab ni, anjing pun, ya, kalau orang tanya anjing itulah, kita kata, ni anjing mana ni? Anjing daripada puak Bahili. Anjing pun tak nak dipanggil sebagai Al-Bahili, tuan-tuan. Sebab hinanya kabilah Al-Bahili ni. Abu Umamah Al-Bahili. Walaupun dia ketua kabilah dia, tapi dia hina. Hina. The whole kabilah tu adalah hina, tuan-tuan. The whole clan tu. Tapi bila masuk Islam je, tuan-tuan, Allah angkat kedudukan darjat dia, tuan-tuan. Nabi doakan dia keselamatan. Dan Abu Umamah Al-Bahili ni kita tahu ceritanya, ya, dia tak berapa pandai. Dia walaupun orang Badui, nak bagi tahu, ya, hinanya, tuan-tuan. Naik kuda tak pandai. Ya, kita kata pelik lah, ya. Sebab orang Badui ni biasa naik unta, tuan-tuan. Naik kuda tak berapa pandai. Boleh naik kuda tapi selalu jatuh. Ya, tak berapa pandai. Naik unta tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, tapi bila naik kuda tu. Jadi nak pergi perang, nak pergi apa, naik kuda untuk apa? Jadi dia tak berapa pandai. Jadi bila Nabi hantar dia pergi ke Yaman ataupun ke satu tempat lain lah, ya, di tanah Arab tu, sebenarnya tanah Arab, dia mengadu pada Nabi. Dia kata, aku ni ya Rasulullah, ya, tak berapa tegap naik kuda ni, ya. Tak berapa mantap naik kuda ni, ya. Jadi Nabi pun doakan dia, ya, dan ya, Nabi doa supaya dia menjadi seorang pemimpin tentera yang hebat,
dan dia dapat bawa ya dia punya anak-anak buah dia, tentera-tentera dia untuk ya berjaya menguasai apa kita panggil peperangan yang berlaku terhadap orang kafir di Yaman kalau tak salahnya tuan-tuan ya. Jadi itu Abu Umamah Al-Bahili. Banyak cerita-cerita menarik tentang dia. Jadi balik pada Sayyidina Umar cakap tadi, kita kalau ya hina dalam masyarakat kita, insya-Allah ya dengan Islam kita jadi mulia tuan-tuan ya. Banyak orang kita kata ya, penagih dadah. Kalau di kampung ustaz ni ada tuan-tuan. Penagih dadah tuan-tuan ya. Orang tak suka, keluarganya pun orang boikot. Ya, masuk pusat serenti tuan-tuan. Alhamdulillah di pusat serenti berubah dia. Berubah jadi baik tuan-tuan, ada seorang ya. Jadi dia apa kita panggil memang mencuri lah apa isap dadah apa semua memang orang tak suka. Ya, bukan orang tak suka dia je, mak bapak dia pun tak suka tuan-tuan. Sampai bapak dia meninggal tuan-tuan. Tinggal mak dia duduk berdua. Ya. Bila dia balik daripada pusat serenti pun orang tak suka dengan dia. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, ya dia mula rapat. Dia masa di pusat serenti tu dia baik. Dia apa selalu surau lah jadi azan. Bukan sedap sangat suara dia tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah ya. Tak ada lenggok, tak ada langgam dia tak ada tuan-tuan. Tapi alhamdulillah bagus ya. Jadi oleh kerana azan tak berapa nak bagus, jadi masjid lantik dia sebagai siap masjid. Ya, jadi siap masjid merangkap ya, bawa apa ni van jenazah. Azman nama dia tuan-tuan ya, ustaz sebut ya. Jadi dia apa kita panggil kalau ada kematian ke apa orang memang cari dia lah. Ya van jenazah malam ke pagi ke subuh ke dia available tuan-tuan. Sebab dia bujang, tak berkahwin, dia duduk dengan mak dia tak ada isu lah tuan-tuan. Ya, jadi apa kita panggil ya kalau dapat allowance sebab orang tak nak ambil kerja kilang pun tak nak. Ya, kilang Yamaha ke kilang apa semua apa kita panggil kilang Sungai Buloh ni macam-macam kilang lah tuan-tuan ya, kilang aircon lah apa semua. Satu apa kilang pun tak nak ambil dia kerja sebab dia bekas penagih dadah. Jadi masjid lah, duduk dari masjid tuan-tuan. Mula orang tak suka lah, tapi akhirnya Alhamdulillah tuan-tuan ya, dia dah mula dekat dengan masjid. Sembahyang berjamaah 5 waktu ada, ya, dia siap, rajin kerja, buat tu, buat ni, Alhamdulillah tuan-tuan. Ya, kalau ada kematian, ya, apa ni kita panggil, di mana-mana, dia sedia berkhidmat, ya, tak ada isu tuan-tuan. Kadang-kadang dia dengan Tok Imam je, ya, ambil jenazah daripada hospital, bawa balik. Dia berdua, kadang malam pun berdua je tuan-tuan, tak ada isu. Ya, dia tak ada, Allah bagi dia keberanian lah, ya, Kemudian tuan-tuan ya, dan satu hari tuan-tuan apa yang berlaku dia hospitalized warded. Ya, tak tahu apa cerita tapi ada masalah di apa kita panggil ya, dia punya pembuluh darah dia lah. Ya mungkin darah tinggi ke apa tak makan ubat kan kita pun tak tahu tuan-tuan ya. Meninggal tuan-tuan dah meninggal, baru meninggal ya, tahun lepas meninggal. Tapi orang kenang dia bukan lagi sebagai penagih dadah bukan tuan-tuan. Allah angkat kedudukan dia ya sebagai seorang yang ahli masjid ya orang kenal bila orang sebut saja siap mana siap azman orang kenal ya orang tak kata lagi dia sebagai penagih dadah tak ada tuan-tuan maknanya Islam telah mengangkat kedudukan dia mudah-mudahan kedudukan dia baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya minas solihin insyaallah mudah-mudahan maknanya nak bagi tahu Islam telah mengangkat darjat daripada penagih dadah tuan-tuan sekolah tak jadi ya memang dia budak nakal. Ya, kalau kita tengok muka pun nampak budak nakal tuan-tuan. Tapi tak ada isu tuan-tuan. Nakal pada waktu dia nakal dulu. Ya, keluar pusat serenti jadi baik tuan-tuan. Ya, maknanya pusat serenti tu, ya, kalau betul-betul lah orang tu nak berubah, dia boleh berubah. Dia boleh berubah tuan-tuan. Ya, tapi kalau dia tak nak berubah, hantarlah berapa kali pun pusat serenti tak berubah dia tuan-tuan. Ya, jadi sampai sekarang bila orang duk sebut siap masjid, orang teringat dia. Ya, orang kata oh, zaman dia dulu ya makanan apa semua lepas pada kuliah lepas kuliah maghrib ke apa ya makan dah sedia air dah buat apa semua siap tuan-tuan ya tak ada nak suruh-suruh dia buat kerja seorang-seorang boleh tuan-tuan ya tapi sekarang terpaksa pakai 2 3 orang pula ya tak cekap macam dia ya sebab apa sebab dia orang muda bukanlah muda sangat tapi sebab dia tak ada tanggungjawab keluarga dia tak ada nak balik awal tak ada nak balik sebab dia tak ada isteri tak ada anak, tak ada isu tuan-tuan ya. Tapi apa kita panggil ya, dia punya apa kehadiran di peringkat awal memang orang tak suka dia. Tapi dia berjaya buktikan ya, dia adalah aset kepada masjid, kepada masyarakat. Jadi kematian dia tuan-tuan ya sangat dirasai oleh masyarakat. Imam selalu duduk sebut. Bila ada kematian dia sebut tuan-tuan ya, kalaulah Siap Azman adakan elok. Selalu orang duk sebut tuan-tuan. Kita tak tahu besok bila kita mati tak tahu berapa lama orang duk sebut nama kita tuan-tuan tak tahu ya kita tak tahu ya tapi alhamdulillah walaupun ilmu tak banyak tuan-tuan tapi macam tadilah ya bila kita berbual borak dengan dia mau dengar cakap dia mau berubah tuan-tuan dia kata saya tak tahu banyak ilmu ustaz tolong tegur saya kalau saya ada buat salah bagi tahu
Ya, tak semua orang macam tu tuan-tuan. Ada orang dia sombong. Sombong ilmu tak dapat tuan-tuan. Dia senang je. Ya, kita jangan sombong. Sombong memang tak dapat ilmu. Ya, ustaz pun bila bercakap pun ada apa kita pun ada nostalgia yang sangat menarik dengan dia tuan-tuan. Orang baik. Asalnya orang tak suka. Tak suka tuan-tuan. Ya, tapi alhamdulillah bila dekat dengan masjid dia jadi baik. Dan Allah angkat. Betul kata Sayyidina Umar. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Ya, kalau kita mencari selain daripada Islam sebagai sesuatu kemuliaan, Allah akan hina kita tuan-tuan. Jangan tinggalkan Islam. Lagi dekat kita dengan Islam lagi bagus tuan-tuan. Jangan lupa ya Al-Hayyul Qayyum. Jadi kalau kita lepas solat, kita sudah baca ayatul kursi, ya, dah masuklah tu Al-Hayyul Qayyum. Jadi dalam doa tu masukkan tuan-tuan, ya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Cuma ya sebab doa ni lafaz dia lafaz umum, lafaz untuk singular. Ya, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri, ya, bi rahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Astaghis tu aku. Jadi ada imam yang tukar lah, ya, ada orang tukar jadi nastaris boleh juga. Tapi nak tukar grammar tu nanti takut salah pula, ya. Birahmatika astaris, birahmatika nastaris. Aslih li sya'ni kullahu, ya, aslih na. Ya, jadi dia kalau tuan-tuan tukar satu, tuan-tuan kena tukar the whole thing atau payah tuan-tuan. Ya, jadi yang mudahnya tuan-tuan kita apa, ya. Kita buatlah ya dalam bentuk yang singular. Mana semua orang baca. Ya, bila semua orang baca senang tuan-tuan. Ya, ni memang ya. Tapi kalau disebut doa pagi dan petang tak tepat tuan-tuan. Dia bukan doa pagi dan petang tuan-tuan. Dia doa subuh dan maghrib itu yang paling tepat. Ya, doa subuh dan maghrib. Sebab bila kita petang kita baca lepas asar, dia bukan lepas asar tuan-tuan. Dia lepas maghrib. Ya, dia bukan waktu pagi maknanya waktu duha baca. Walaupun tak salah. Dia waktu subuh tuan-tuan. Yang dimaksudkan dengan pagi itu adalah awal pagi. Ya, sebab itu macam Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan asar. Ya, dia bukan waktu duha. Dia adalah awal pagi. Sesiapa yang membacanya pada awal pagi. Nabi sebut tuan-tuan. Ya, riwayat daripada Sayyidina Uthman. Ya, man qala fi awwali yaumihi. Sesiapa yang membaca pada awal hari. Awal hari itu bila tuan-tuan? Subuh lah. Permulaan siang adalah subuh. Ya, au fi awwali lailatihi ataupun pada awal malam. Lailatihi itu malam bukan petang tuan-tuan. Ya, lailatihi, lailah tu malam. Mana ada lailah waktu petang? Tak ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tolong betulkan. Walaupun buku tu tulis itu memang biasa, orang dah biasa terjemah doa ataupun zikir pagi dan petang. Bukan pagi petang tuan-tuan. Pagi boleh terima tapi subuh. Ya, petang bukan petang. Ya, dia adalah maghrib tuan-tuan. Ya, sebab awal malam adalah maghrib. Subuh adalah permulaan siang, ya, maghrib adalah permulaan malam. Sebab bila tenggelamnya matahari, dia sudah menjadi malam. Ya, walaupun belum hilang warna mega merah belum hilang lagi sebab kalau hilang mega merah dah jadi isyak pula. Isyak disebut ghasaqil lail, gelap malam. Kita dah tadabbur ayat ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sebab bila kita datang mengaji ilmu, tuan-tuan datang mengaji dengan ustaz, mengaji dengan saya, tuan-tuan. Tuan-tuan kena catat. Ya, tuan-tuan kena catat. Sebab kita kena bezakan kita dengan orang yang tak mengaji, tuan-tuan. Ya, sebab rugilah tuan-tuan belajar, tapi tuan-tuan tak ambil maklum. Sebab ilmu ni dia kena exact, tuan-tuan. Ya, dia kena exactly. Ya, dia kena tepat. Ya, jangan sebab dia ada tak beza orang baca lepas asar dengan lepas maghrib. Memang jauh beza, tuan-tuan. Maghrib tu is the right timing. Kalau tuan-tuan baca lepas asar, dia tak kena. Sebab asar belum malam. Ya. Kalau tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ke ataupun ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Tuan-tuan baca lepas asar, insya-Allah ya Allah terima, tak ada masalah. Tetapi untuk malam tu masa bila tuan-tuan baca? Tuan-tuan tak baca. Ya, melainkan lepas asar pun tuan-tuan nak baca, lepas maghrib pun nak baca. Okey, fine lah. Tapi lepas maghrib sudah memadai tuan-tuan. Ada soalan? Silakan. Kak Maimunah tadi, sebab Kak Maimunah share tadi, jadi Ustaz betul kan, dia bukan pagi dan petang. Dia adalah subuh dan maghrib, tuan-tuan. That is the right timing. Ya, ada soalan? Ustaz, Tuan-tuan, nak tanya sikit Ustaz. silakan. Yang tadi sorry, siapa yang cakap tu? Okey Ustaz, ni saya nak tanya yang Ustaz tu buat statement tadi, kita mulia kerana Islam. Tapi ialah malangnya ramai Melayu Islam sekarang yang banyak kemungkaran Ustaz, macam yang korup lah, yang pemimpin yang sakal rakyat tu, itu rasanya jauh daripada mulia tu Ustaz. Jadi saya bukan Islam yang mulia kan, mungkin kalau yang mukmin tu okeylah mulia kan, yang beriman.
Betul lah tu, ya. Tapi maknanya agama tu lah, sebab agama kita tak ada agama agama iman, kita ada agama Islam. Kalau kita kata agama apa Haji Mat Syah, agama tu memang Islam. Cuma Islam tu ada level dia. Ya, Islam maknanya Islam tu dia start dengan Muslim lah. Islam tu the whole package agama tu. Tapi kalau orang tu the individual himself, dia mula dengan starting point dia, beginning dia dengan Muslim dulu, baru dia naik taraf jadi mukmin, naik lagi jadi muttaqi, bertakwa, ya, jadi muhsin sebagainya. Betul lah tu. Ustaz setuju lah, ya. Kalau dia Muslim saja belum memadai, kerana macam Haji Mat Syah sebut lah, ya, ada Muslim tapi korup, ada Muslim tapi buat rasuah, ada Muslim tapi mengkhianati orang, ada Muslim tapi kelentung orang, scam orang kan. Memang betul lah, ya. The right apa ni, apa kita panggil, the right vocabulary is mukmin lah. Ya, walaupun mukmin ni masih boleh buat jahat, boleh tak? Boleh. Kita dah baca hadis dia. Ya, maknanya kita sebut, ya, disebut apa kita panggil, ya, seseorang mukmin itu, ya, dia boleh tak buat dosa? Boleh, tuan-tuan. Mukmin yang buat dosa ada, ya, tapi cuma ketika dia buat dosa. Ketika dia buat dosa tu, dia iman dia duduk dalam kedudukan yang paling rendah. Ya, tidak mencuri, ya. Seseorang yang mencuri, la yasriku asariku, tidak akan mencuri seseorang pencuri itu, ya, illa ketika, ya, melainkan ketika dia mencuri, iman dia berada di kedudukan yang paling rendah. Tidak minum arak seseorang yang minum arak itu, ya, melainkan, ya, seorang mukmin tu melainkan ketika dia minum, iman dia berada di tempat yang paling rendah. Macam itulah. Ya, la yazni azani hina yazni, ya, wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang yang berzina melainkan ketika dia berzina tu dia seorang mukmin. Kalau dia seorang mukmin yang betul-betul, dia tidak akan berzina. Tapi dia berzina tak? Dia berzina. Dia minum arak, dia minum arak, dia mencuri, dia mencuri. Dia mukmin, tuan-tuan, dia beriman. Mukmin ni mana beriman dengan Allah, buat benda-benda yang diperintah. Tetapi sekali-sekali dia terjatuh juga, tergelincir juga, tuan-tuan, ya. Jadi kita panggil dia mukmin, dia tetap mukmin. Tapi mukmin yang asi, mukmin yang berdosa. Jadi dia kena istighfar lah, istighfar, minta ampun pada Allah, taubat, ya. Sebab tu orang yang datang bertemu dengan Allah adalah orang yang membersihkan dosa dia, tuan-tuan. Kita boleh buat dosa, ya. Kita tergelincir, kita tersilap, boleh je. Walaupun kita mukmin. Zaman Nabi kalau kita tengok, sahabat-sahabat Nabi kan, ada tak sahabat Nabi yang berzina? Ada. Ada sahabat Nabi yang minum arak? Ada, tuan-tuan. Ya, ada sahabat Nabi yang mencuri dalam peperangan? Ada. Sebelum dibagi-bagikan harta, dia ambil selendang je pun. Ya, tapi dia dianggap berdosa, tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana walaupun dia mukmin, sebab kalau dia tak mukmin, dia tak terlibat dalam perang. Dia pergi dalam perang, tetapi dia tidak dianggap sebagai mati syahid. Kerana apa, tuan-tuan? Ya, kerana dia mencuri. Tu keadaan dia. Ya, soalan. Ustaz, Siapa yang tadi Ustaz nak tanya? sebut tu hadis Abu Hurairah kan Ustaz? Tak ingatlah siapa, tapi itulah hadis dia. Ya, Ya, la dah yazni jumpa ni. azani. Ya, Ya? wa huwa yazni, ya, apa kita panggil? Ya, hina yazni wa huwa mu'min tu. Betul Ustaz, betul. Nanti, Riwayat Bukhari Muslim. okey, nanti Jadi share dalam tu lah. Hadis tu memang Sahih Bukhari. Ya, hadis tu memang hadis Sahih Bukhari, cuma siapa riwayat, ya? Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah kan nak? ya Ustaz, Abu Hurairah hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey, hadis muttafaqun alaihi, tuan-tuan. Hadis tu memang sahih, tak ada isu lah, ya. Cuma Ustaz tak ingat siapa riwayat tu je. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Okey, tuan-tuan, tu cerita dia. Betul lah, ya, Ustaz tak nafikan macam Haji Mat Syah kata, kalau dia sekadar Muslim, ya. Cuma bila kita sebut agama tu, Islam lah yang mengangkat. Sebab tu Umar cakap, ya, kami satu kaum yang tidak mulia, ya, melainkan kerana Islam. Islam lah yang angkat kedudukan, sebab orang Arab ni dulu makan bangkai, tuan-tuan, ya, zaman jahiliah. Sayyidina Umar tu apa yang dia tak buat? Ya, dia minum arak, dia berjudi, dia buat tu, dia buat ni, semua macam-macam, tuan-tuan. Tapi mulia Sayyidina Umar tu bila dia masuk Islam. Cuma Islam dia macam Haji Mat Syah sebut, tak adalah maknanya kita kata merely Muslim aja, ya, semata-mata, ya. Mere Muslim bukan, ya. Tapi dia upgraded lah jadi mukmin, tuan-tuan, ya. Dan akhirnya jadi orang bertakwa. Betul. Ya, Ustaz tak nafikan. Jadi tuan-tuan jangan lupa, ya, setiap kali kita berdoa, ya, kita jangan lupa menyebut ya Hayyu ya Qayyum. Ya, tak nak sebut lain silakan, tak ada masalah. Ya, ya Hayyu ya Qayyum, ya. Jadi maknanya apa kita panggil, ya, dia punya apa? Dia punya lafaz doa tadi pun jangan lupa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis.
Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas maghrib. Sekali tak memadai, dia kena 3. Macam bismillahirrahmanirrahim la yadurru, 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammah, 3 kali. Lepas maghrib dan lepas subuh. Sama tuan-tuan. Ya, biasanya dia 3. Kecuali la ilaha illallah daulah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 10. Dia ada, ya. Jadi maknanya ada yang, tapi jaranglah 10, 7 tu jarang. Kebanyakannya adalah 3 tuan-tuan, ya. Ada yang 7 ada, ya. Allahumma ajirni minan nar, tu 7. Allahumma ajirni minan nar, itu pun subuh dengan maghrib je tuan-tuan. Kalau waktu lain tak sebut pun tak ada masalah. Tapi subuh maghrib jangan tinggal lah. Ya, sebab tu maghrib tu tuan-tuan, ya, kita kita jangan abaikan, sebab waktu maghrib ni dia sangat sempit tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayang sekarang. Maghrib 6.58 maghrib. Ya, kalau di Kuala Lumpur ni. Ya, 6.58. Ya, kalau di Penang mungkin lebih awal lah. Penang berapa apa apa Cikgu Normah? Penang maghrib berapa? 6? 7 1 minit Ustaz. Oh, sana Dia lambat lambat. sikit. Dia Sebab dia lambat. duduk di longitude yang ke sini sikit, ya. Jadi apa apa kita panggil 6.58 di Kuala Lumpur ni dan kawasan sekitarnya. Jadi 8.10, 8.9 minit, 8.9 minit dah isyak tuan-tuan. Maknanya kita ada lebih kurang 1 jam 7 minit je. Oh, memang, ya, kita kata doyikun, al-waqtu doyik. Ya, waktu tu sangat sempit. Memang sempit tuan-tuan. Tapi itulah waktu yang paling mustajab. Sebab tu tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan lapar, tuan-tuan makan sebelum maghrib ataupun makan selepas isyak. Maghrib tu kalau boleh jangan buat benda lain, ya. Sebab zikir. Sebab tu ustaz pun bagi tahu banyak imam-imam di masjid. Ustaz kata zikir tu pilih yang paling utama. Jangan melirik benda-benda lain kita zikir. Nak zikir panjang tu waktu lain. Ya, subuh tak ada isu lah, ya, sebab subuh panjang. Tapi kalau maghrib, ya, maghrib pula kita ada kuliah. Ya, jadi apa ni, kalau imam dia baca melirik benda-benda yang tak sepatutnya dia baca, bukan tak sepatutnya, tapi kena baca yang paling utama tuan-tuan. Kita kena prioritize. Ya, jadi kita kena put first thing first tuan-tuan, ya, macam apa ni Stephen Covey sebut, ya, dalam Seven Habits of Highly Effective People tuan-tuan. Put, ya, first thing first. Benda yang utama kena letak utama. Benda yang kemudian letak kemudian. Ayatul Kursi itu utama. Jangan lupa ada Al-Hayyul Qayyum. Ya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghi, jangan lupa 3 kali. Ya, dan doa-doa lain lah banyaklah, ya. Tapi 3 ni jangan lupa tuan-tuan. Dan 3-3 ni disebut dalam ayat 111 surah Toha, disebut ayat 2 dalam surah Ali Imran, ya. Dan macam biasalah ayat 255, ya, which is apa Ayatul Kursi dalam suratul Baqarah. Jangan lupa tuan-tuan, ya. Jadi apa ni dia punya, apa kita panggil, dia punya fokus is on Al-Hayyu Al-Qayyum ataupun Hayyu Qayyum. Kalau kita sebut ya tak ada alif lam. Ya, bukan Yal Hayyul Qayyum, salah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebab bila kita letak ya depan, alif lam kena buang. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu, ya Allah. Baikilah, ya, sya'ni urusan aku, keadaan aku, kullahu keseluruhannya. Pemikiran, ya, apa ni pandangan mata, gerak hati, ya, apa ni amalan, apa ni tulang pak gerak kita, ya. Kemudian kita punya keluarga, kullahu tuan-tuan, semua sekali. Wala takilni, jangan kau serahkan kepada aku. Ya, wala takilni, ya, nafsi, jangan kau serahkan diriku kepada diri, apa ni urusan aku kepada diri aku, ya, ila nafsi tarfata ainin, walaupun sekelip mata jangan tuan-tuan. Ya, itu dia punya cerita dia. Okey, ya, itu panjang dah kita sebut, ya, hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, daripada kabilah Badui yang hina. Ya, anjing pun tak nak di label sebagai anjing kabilah Al-Bahili, tak nak dia tuan-tuan. Anjing pun tak nak. Itu ibaratnya tuan-tuan, ya. Tetapi macam tadilah, bila masuk Islam mulia dia, Allah panjangkan usia dia. Meninggal lebih kurang tahun 92 Hijrah, di antara sahabat yang lebih panjang umur. Kalau apa ni Anas bin Malik, ya, meninggal tahun 93 Hijrah. Ya, dan umurnya 103. Abu Umam Al-Bahili dah tentu lebih daripada itu tuan-tuan. Lebih lagi, ya. Cuma dia kalah dengan Salman Al-Farisi, sebab Salman Al-Farisi disebut lebih umurnya 120 tahun, panjang umur dan sehat. Ya, panjang umur dalam sehat tu, panjang umur dalam iman tu yang kita nak tuan-tuan. Ya, Salman Al-Farisi, seorang governor
dan ya dia tak ambil gaji tuan-tuan ya. Jadi kalau orang tanya kita ya kalau ada pemimpin kita tak ambil gaji tuan-tuan, ini bukan benda baru tuan-tuan, daripada zaman dulu dah ada dah ya. Sebab apa? Sebab dia ada pendapatan dia sendiri tuan-tuan. Pasal Salman Al-Farisi beliau pandai. Apa kepandaian Salman Al-Farisi tuan-tuan? Dia pandai buat apa? Ingat tak Kak Nak? Dia pandai buat apa? Dia pandai craft tangan tuan-tuan ya. Dia pandai buat apa? Kalau sahabat-sahabat tuan-tuan ingat, Syarin ya ingat ya. Apa benda dia buat? Dan kepandaian dia tu disebabkan dia ditangkap oleh orang Yahudi. Tuan-tuan jangan lupa dia kena jual. Ya masa dia datang ke Madinah kan dia kena jual, dia kena tangkap. Ya dan bila dia kena tangkap tu di situlah dia belajar. Belajar apa tuan-tuan? Ya dia pandai buat apa? Siapa ingat? Apa yang dia pandai? Bila Yahudi tu tangkap dia, Yahudi itu adalah apa kita panggil? Pemilik ladang kurma. Jadi bila duduk ke ladang kurma tu apa yang pandai apa tuan-tuan? Ya, pandai buat apa? Teka lah tuan-tuan, jangan diam. Tuan-tuan tunggu jawapan. Tuan-tuan tunggu, tuan-tuan tak Nak dapat. kirbah Ya, eh? Kirbah eh? pandai apa? Buat kirbah eh? Buat apa tu? Kirbah. Kirbah daripada kulit binatang, bukan daripada pokok kurma. Kirbah tu kulit binatang kan? Kalau pokok kurma buat apa tuan-tuan? Teka lah, Kak Mariatun. Kalau kurma buat jus. Ya, tapi jus tu mungkin tak popular lah ya, sebab dia lagi popular apa kita panggil ya, dia punya apa istilah dia? Ya dia punya cuka tuan-tuan, cuka kurma ya. Jadi dibuat daripada apa tuan-tuan? Selain daripada kurma tu apa? Pokok kurma tu boleh buat apa tuan-tuan? Pokok kurma tu. Apanya yang kita boleh buat kraft tangan apa? Daun dia kena. Daun dia lah tuan-tuan, daun. Ya. Daun tu boleh buat apa tuan-tuan? Daun pokok kurma. Macam pokok kelapa juga. Macam apa ni kita panggil. Buat Apa? bubung. Tuang. Buat dinding. Ya. Buat bakul, buat kraft tangan sebagainya. Itulah kemahiran yang dia dapat tuan-tuan. Itulah hikmah dia kena tangkap sebagai seorang hamba. Ya, dia bebaskan diri dia. Ya, dia kena tanam 300 batang pokok kurma. Itu dia punya perjanjian. 300 batang pokok kurma kena tanam, mesti berbuah dulu, baru dia dibebaskan tuan-tuan. Nabi tolong dia tanam. Ya, Nabi tolong di ladang orang Yahudi. Ya, Nabi pun tolong dia tuan-tuan. Sahabat Nabi pun tolong. Ya, dan yang Nabi tanam tu, ya, patutnya pokok kurma ni akan ambil masa 4 hingga 5 tahun baru tumbuh tuan-tuan, baru berbuah. Bukan baru tumbuh, baru berbuah. Tapi Nabi tanam, tolong tanam tak sampai setahun dah berbuah dah. Ya, itu berkat air tangan Nabi, keberkatan tangan Nabi lah. Itu Nabi sajalah, orang lain tak boleh bantu. Ya, kerana apa tuan-tuan? Ya, kerana dalam hadis Syama'il Muhammadiyah disebut, apa berlaku tuan-tuan? Ya, ketika ditanam tu, ada sahabat Nabi yang tolong tanam juga. Yang sahabat Nabi tanam tu tak berbuah. Yang lain semua berbuah kerana Nabi tanam. Siapa sahabat tadi tuan-tuan? Umar Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab tuan-tuan. Ya, dia tolong tanam. Yang dia tanam tu tak berbuah tuan-tuan. Ya, Jadi Nabi pun tanya, ni siapa yang tanam ni? Umar kata mungkin aku lah yang punya punya apa pokok tadi. Dia pun dah lupa tuan-tuan. Ya, dia lupa yang mana satu pokok yang dia tanam. Sebab 300 batang. Ya, jadi Nabi pun cabut balik pokok tu, tanam balik yang lain tuan-tuan, tak sampai setahun tumbuh pula. Jadi maknanya nak bagi tahu ada benda-benda ya yang memang Nabi lah ya kita kata sebagai dalil an-nubuwah, tanda kenabian, bukan mukjizat ya, tanda kenabian ya. Jadi Nabi tanam jadi tumbuh, keluar buah dia sebelum sempat setahun lagi umur dia. Okey tuan-tuan ya, itu cerita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada ya. Kitab Imam apa ni Sunan At-Tirmizi. Ya, dalam sirah ni banyak jawapan-jawapan dia tuan-tuan. Ya. Sebab tu macam kita baca buku akhlak Rasulullah kan, kita pun dah nak habis dah. Ya, dalam kitab akhlak tu macam-macam cerita dia tuan-tuan. Ya, cuma cerita dia tidak disusun ikut tahun. Kalau kita baca kitab sirah dia ikut tahun, Nabi Nabi apa? Nabi kecil, Nabi kanak-kanak, ya Nabi remaja, Nabi dewasa, Nabi berkahwin, Nabi hijrah, ya. Tahun 1 hijrah, 2 hijrah, 3 4 5 dia susun ikut kronologi. Ada dia punya time sequence dia, ada chronological order dia tuan-tuan. Jadi senang kita nak tahu yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian. Tapi kalau kita baca Quran, kita baca hadis, dia tak susun ikut tahun, ya. Dia tak susun ikut tahun. Dia susun ikut bab. Ya, kalau Quran lagi payah tuan-tuan, ya. Sebab ada yang lebih dulu, ada lebih kemudian. Ya, patutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu dulu, tapi tak. Kerana apa? Kerana tujuan Quran bukan untuk mengajar sekuen. Ya, Quran bukan nak mengajar sekuen. Kebanyakan ayat ada yang sekuen memang ada, ya. Macam kisah nabi-nabi, dia letak dulu kisah
Nabi Nuh Allah letak. Lepas Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, ya, barulah Nabi Shu'aib, Nabi Musa. Itu ada chronological order dia. Tapi tak sentiasa macam tu tuan-tuan, ya. Jadi contoh kita masuk ayat apa nanti 115, ya, cerita Nabi Adam pula. Ya, patutnya Nabi Adam mula-mula lah patutnya, pasal apa letak surah 20 baru cerita Nabi Adam? Kerana dia bukan nak fokus kepada Allah, bukan nak fokus pada sekuen. Ya, Allah lebih fokus kepada tema dia tuan-tuan. Apa dia dia, tema dia. Ya, dia fokus pada tema. Ya, dia bukan fokus pada sekuen. Sebab Quran bukan kitab sejarah. Dia bukan kitab sejarah. Quran adalah kitab yang mengandungi fakta sejarah tetapi tidak disusun ya mengikut apa ni tahun-tahun ya, time sequence tidak. Ya, tapi kalau buku sirah dia susun ikut time sequence. Jadi senang kita nak faham tentang kalau kitab sirah ni. Ya. Jadi itulah cerita dia. Ya, ada soalan. Tuan-tuan ada apa? Saya nak tanya tentang kezaliman kan. Kezaliman ni bukan hanya antara manusia dengan manusia. Termasuk Ya. juga manusia dengan tumbuh-tumbuhan, haiwan kan Zat? Betul. Itu ada dalam mastikah hadis lah ya. Manusia yang buat jahat pada apa ya, pada apa kucing ya yang dia tidak bagi makan, diikat, tak bagi makan. Ya, dia ahli kitab ya, banyak baca kitab Taurat, banyak puasa sunat. Ya, tetapi dia dibakar dalam api neraka kerana dia buat zalim kepada binatang. Itu memang clear lah. Ya, hadisnya pun sahih tuan-tuan. Dan kalau kita buat baik pada binatang, walaupun binatang tu binatang najis, ya, najis mughalazah, ya, seperti anjing, Allah akan ampunkan dosanya. Ya, seperti seorang perempuan pelacur yang sudah bertaubat, ya, menuju ke tempat yang lebih baik, ya, tetapi di tengah jalan dia melihat bagaimana ada seekor anjing yang sedang kehausan, ya, yang perlu dibantu, dia bantu, ya, dan Allah ampunkan dosanya. Ya, jadi apa kita panggil? Ya, ghufiralah, diampunkan baginya dosanya. Ghufiralah, 2 kali Nabi sebut dalam hadis. Ya, riwayat Al-Bukhari pun ada, riwayat Muslim pun ada tuan-tuan. Okey, ya, tu cerita dia, ya. Kalau ada soalan, kalau tak ada kita sambung, ya. Wa may ya'mal minas solihat, dan sesiapa, ayat 112. Ya, wa may ya'mal. Sebab tu Quran ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan pergi laju-laju. Kita bukan nak kejar apa tuan-tuan, kita nak kejar kefahaman. Ya, jadi kita pergi satu-satu. Kita tengok every single ayat tu kita tengok. Jangan kita cepat-cepat nak habis ya. Kita tahu dah khatam dah. Surah Al-Waqi'ah dah khatam, surah Yasin dah khatam, surah Sajdah dah. Ya, khatam tu baguslah tuan-tuan, tapi pengajaran dia apa? Pengajaran dia ya. Apa dia punya lesson learn dia apa tuan-tuan? Apa yang kita boleh dapat? Jadi tuan-tuan tak payah kelang kabut ya, sebab kita bukan nak kejar apa? Bukan nak exam tuan-tuan, bukan nak kejar semester, tak ada apa. Melainkan student universiti itu lain, dia nak kejar semester, dia nak dapat skor. Ya, jadi kita kata slow and steady tuan-tuan. Tapi jangan terlalu slow. Ya, steady itu tak apalah kan, tapi jangan slow sangat ya. Tapi tertinggal tak nak. Wa may ya'mal, dan sesiapa yang beramal minas solihat ya, daripada amal-amal soleh. Ya, patutnya wa may ya'mal ya minal a'mal as-solihat patutnya. Perkataan amal dibuang sebab understood. Ya, Quran kalau benda tu sudah understood maka akan dihazaf, akan dibuang. Wa huwa mu'min, ya, tadi disebut bukan muslim ya, mukmin, naik satu tahap. Sesiapa yang beramal dengan amalan-amalan soleh, wa huwa mu'min. Waw di situ bukan makna dan. Waw di situ makna dalam keadaan, ketika mana dia. Dalam keadaan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Fala yakhafu zulman, maka dia tidak sekali-kali akan takut kepada kezaliman. Sebab apa ya? Sebab kalau kita beramal dengan amalan yang baik, kita tidak akan dizalimi tuan-tuan. Allah tak akan zalim ya. Manusia mungkin boleh buat zalim, tapi Allah akan kekang orang tu daripada buat zalim pada kita. Dia tak akan dapat buat zalim. Kalau dia buat zalim juga, kezaliman tu akan kembali pada dia tuan-tuan. Ya, macam kita kata kita tak buat jahat, tak kacau orang. Ya, kita jaga hak manusia ya. Kita tak buat jahat, tak buat zalim pada binatang pun tak buat ya. Dan sebagainya lah. Kemudian ada orang nak buat sihir, nak buat apa. Kadang-kadang memang kena tuan-tuan, kena sihir. Ya, maknanya kalau Allah izin boleh berlaku, Nabi Muhammad pun kena sihir. Ya, Allah izinkan berlakulah tuan-tuan. Ya, tetapi ada hikmah di sebalik itulah. Ya, sakit dia tuan-tuan, sebulan sakit, 2 bulan terlantar kita kata, ya, kena sihir. Ya, tapi macam tadilah kerana dia sabar, Allah nak bersihkan dosa dia. Sebab dia boleh sabar, dia tahu dah. Ya, Wahad dia dah baca semua.
Ya, baca ya hayyu ya qayyum, baca ya bismillahirrahmanirrahim, ya a'udzubikalimatillahit tammah, semua dibaca di amal. Ya, dan memang Nabi sebut sesiapa yang baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru sampai habis. Lam yadurrahu syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan diberi mudarat kepada dia, sama ada mudarat tu berada di langit ataupun di bumi, takkan. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ya, lam yadurrahu hummatun. Dia takkan kena sengat, dia takkan kena patuk ular, dia takkan kena benda-benda yang tak elok, tuan-tuan. Ya. Sama ada pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Siang tu lepas subuh dibaca, Allah akan jaga sepanjang siang sampai maghrib, dan bila dibaca lepas maghrib, Allah akan jaga sepanjang malam sampai subuh, tuan-tuan. Jadi maknanya sepatutnya, ya. Tapi macam tadilah, kalau nak kena, Allah izinkan berlaku juga. Sebagai satu bentuk, ya, satu bentuk ujian bagi kita. Kerana Allah nak ampunkan dosa, nak ampunkan dosa-dosa kita yang mungkin kita tak perasan kita ada buat. Yang kadang kita terlepas cakap mungkin. Macam ustaz lah, ya. Kadang-kadang kita bercakap tu, kita pun tak perasan. Ya, kita cakap tu sebagai nasihat, tapi ada orang rasa benda tu kena pada batang hidung dia. Dia dah sakit hati pula. Ya, dia dah tak rasa selesa, contoh, ya. Sedangkan kita tak bagi contoh dia pun, kita bagi contoh lain, ya. Sebab tu ustaz selalu suka bagi contoh yang berlaku pada ustaz ataupun kepada orang kampung ustaz. Ustaz sebut kampung, tak sebut kampung orang lain. Ya, ustaz kata kampung ni, ya. Macam cerita Siak tadi, ya. Arwah tadi almarhum, ya, Cik Azman kita tadi, ya. Meninggal kita kata. Tapi macam tadilah, dulu penagih dadah, orang tak suka dia. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, Allah muliakan dia jadi baik. Ya, walaupun ilmu tak banyak, tuan-tuan, ya, tapi apa yang dia tahu dia amal. Dan dia buat benda yang orang lain tak nak buat, ya. Bawa ben jenazah, tak ramai orang nak bawa, ya. Tapi dia boleh bawa, ya. Jadi maksudnya dia sanggup pukul berapa pun telefon boleh, tuan-tuan. Sebab dia tak ada komitmen benda lain, dia tak ada kerja lain, dia memang full time, ya, kerja sebagai siak di masjid di surau. Okey, ya, tu cerita dia. So, bila, ya, orang tu beramal dengan amal soleh, ya, dia zikir, ya, dia solat sunat, dia solat malam, dia puasa sunat, dia sedekah dan sebagainya, mungkin kita tak boleh buat semua. Tapi jangan tinggal semua, tuan-tuan. Yang mana yang kita boleh buat, kita buat. Mungkin tak rajin sembahyang malam, tapi duha jangan tinggal. Sembahyang malam pun tak buat, duha pun tak buat, ya. Jadi kalau kita duha buat, alhamdulillah paling kurang. Tambah duha tu. Ya, minimum, ya, kita kata 4 rakaat, tuan-tuan. Jangan buat 2. Ya, kalau kita dah sembahyang malam tak apa, ya. Tapi kalau kita bukan kaki sembahyang malam, tuan-tuan, kalau kita bukan kaki sembahyang malam, kita duha. Ya, duha tu kita tambahlah. Ya, kita tambah duha tu. Paling kurang jadi 4. Ya, qabliyah ba'diyah jangan tinggal, tuan-tuan. Qabliyah ba'diyah siang kan, kita dah baca hadis dia. Siapa yang, ya, Aisyah riwayat kan, Nabi kalau tertinggal solat malam, Nabi akan cover balik dengan 12 rakaat solat qabliyah ba'diyah, ya. Siang saja. Siang saja Nabi akan tambah, ya. Maknanya qabliyah subuh 2 rakaat, ya. Qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, tuan-tuan, ya. Jadi 4 campur 4 8, 8 campur 2 apa kita panggil, ya, 2 subuh dia jadi 8 9 10. Ada 2 lagi, ya. Itu yang apa ni, ada pendapat yang kata asar tu boleh buat 4, tuan-tuan, ya. Walaupun Nabi tidak membiasakan. Tapi kalau Nabi tertinggal apa solat tahajud, maknanya kerana sakit, kerana letih sangat ataupun tertidur, ya, maka Nabi akan cover dengan apa ni, 2 rakaat, apa 12 rakaat siang. Cuma 12 rakaat siang tu adakah dia termasuk qabliyah ba'diyah saja? Sebahagian kata ya. Jadi kalau qabliyah ba'diyah saja, subuh hanya 2 sebab ba'diyah subuh tak ada. Zuhur kita boleh buat 4 campur 4 baru 8. 4 sebelum 4 selepas jadi 8. 8 campur 2 subuh baru jadi 10. 2 lagi mana datang? Ya, jadi itu ada perbincangan para ulama. Ya, ulama kata tak ada masalah. Lepas maghrib pun boleh. Pasal lepas maghrib walaupun dia dah malam tetapi dia belum hilang mega merah. Itu khilaf lah, tuan-tuan. Ya, sebab qabliyah asar walaupun Nabi pernah buat tapi Nabi tidak membiasakan. Maknanya dia bukan, ya, sunat muakkadah bukan. Jadi asar tak termasuk, ya. Sebab asar tu waktu rehat, tuan-tuan. Waktu kita nak pergi jogging ke, nak pergi berjalan ke, ya, nak pergi, kita kata, buat aktiviti-aktiviti fizikal lah mungkin. Paling kurang pergi keluar berjalan di taman ke apa kan. Maknanya buat sesuatu aktiviti lah. Ya, melainkan kita letih nak berehat kejap, tak ada isu lah, boleh je. Tapi 2 lagi tu datang pada mana? 2 lagi tu mesti datang selepas maghrib. Selepas maghrib. Qabliyah maghrib tak terkira sebab dia bukan muakkad. Ya. Kalau isyak dah kira malam. Isyak tak masuk. Ya.
Tapi isyak tu jangan tinggal. Isyak ada kelebihan dia pula. Tetapi macam tadi, 2 qabliyah subuh, 4 qabliyah asar, 4 ba'diyah asar, 2 rakaat lagi, tak ada pilihan lah. Ya, mesti ba'diyah maghrib 2, baru dapat 12 tuan-tuan. Itu sebagai ganti kepada solat malam yang kita tertinggal. Ya, jadi kalau kita buat solat malam ke tak buat ke, tapi 12 tu memang menjadi kebiasaan. Jangan tinggal tuan-tuan. Especially kalau kita tidak musafir lah. Kalau musafir tak ada qabliyah ba'diyah kan, melainkan subuh. Jadi maknanya benda tu boleh buat tuan-tuan. Ya, kita tak ada alasan. Malam tak bangun satu hal kan. Ya, tapi siang takkan tak boleh. Duha jangan tinggal 4 rakaat minimum. Qabliyah ba'diyah pun kita tak tinggal. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Okey lah tu. Dan bila kita beramal dengan amal soleh itu, ya, dan orang tu pula beriman betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak apa kita panggil, dia tidak syirik, ya, maka dia tidak akan takut kezaliman terkena ke atasnya. Mudah-mudahan selamat daripada apa? Daripada sihir, daripada jealousy orang lain, tuan-tuan. Wala hadman, dan hak dia tidak akan dikurangi insya-Allah. Ya, hadman tu maknanya kekurangan hak. Jangan bimbang lah. Ya. Kalau hak dia akan dapat tuan-tuan. Ya. Tak adalah orang nafikan hak dia. Patutnya dia dapat, tiba-tiba tak dapat. Orang potong queue contoh. Ya. Jadi antara maksud pengurangan hak ni maknanya orang potong queue. Patutnya dia dapat, orang lain potong. Ya, mudah-mudahan ya Allah akan jaga. Orang lain tak potong dia tuan-tuan. Ya. Memang hak dia. Ya. Contoh kita nak parking lah kadang-kadang. Ya. Kita dah nampak satu tempat kosong dah. Kita nak parking. Ya. Sebelum kita masuk nak pusing, orang lain dah masuk dulu. InsyaAllah. Ya. Kita tak akan kena benda macam tu. Mudah-mudahan tuan-tuan dalam hidup ni ya. Jadi tak ada orang nak ambil hak kita sebab memang hak kita lah tuan-tuan ya. Begitu juga dalam apa kita panggil dalam kehidupan lah ya. Secara umum kalau kita beramal dengan amalan soleh ya, dan amalan soleh ni kebanyakannya merujuk kepada amal-amal sunat lah sebab amal fardu tu memang wajib buat. Ya, jadi mukmin tidak syirik pada Allah, ya, tidak kita menyengutukan Allah, maka insya-Allah ya dia tidak akan takut kezaliman kena atas dia dan dia juga tidak akan takut ya haknya dikurangi oleh orang lain, tuan-tuan. Ayat 112. Ada soalan? Tuan-tuan ada apa-apa? Ada benda tak faham, Ustaz terangkan balik. Datuk Osman, ya, Haji Hassan, ada soalan? Silakan. Okey, Ustaz. Terima kasih. Okey ya. Tak ada apa ya. Puan Seri Insun ada apa? Haji Mak Syah. Tuan-tuan okey? Datuk Azizul, Kak Jamilah, Cikgu Nomah, okey, Syarin, Haji Ustaz, apa? Ya. Ustaz nak tanya tentang ni apa um, kita ni kalau di syurga, penghuni syurga Ustaz, yang umur dia setara kan Ustaz, penghuni syurga. Kalau Ya. neraka macam mana Ustaz? Tak ada pula maklumat tu. Ya, kita tak tahu, tuan-tuan, ya. Jadi dia punya apa kita panggil ya, dia punya apa ni penceritaan dalam surah Al-Waqiah tu kepada orang yang di syurga, Ashabul Yamin. Ashabul Shimal macam mana? Wallah alam tak tahu. Ya, adakah ya kita dimudahkan balik ke ataupun macam mana kita tak tahu. Tapi yang pasti orang yang dibakar dalam neraka ya bila kulitnya hangus Allah akan gantikan dengan kulit yang baru. Itu ada dalam Quran. Itu ada cerita tuan-tuan ya. Itulah ya tapi usianya macam mana contoh ya. Ataupun sebaya ke tak sebaya. Tak ada maklumat. Wallahu alam. Tak berani nak kata apa Cikgu Nomah. Ya, ada lain silakan. Terima kasih Ustaz. Sama. Satu ayat lagi tuan-tuan ya. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Okey ya, wa kadzalika dan yang demikian itu kami telah turunkan anzalnahu. Kami turunkan sekali Quran ni ya. Maksudnya yang dimaksudkan turun sekali itu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu turun sekali. 30 juzuk ya intact. Daripada langit dunia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang 23 tahun. Itu sikit demi sikit. Ya, batch by batch. Ya, secara kita panggil apa? Tadrijian. Tadrijian tu maknanya satu surah, sebahagian satu surah ya. Kadang 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat, kadang 3 ayat, kadang 1 ayat saja. Jadi dia sikit demi sikit ya. Ada dia punya proses dia. Tapi bila turun di langit, turun sekali. Langit dunia. Ya. Tapi turun daripada langit dunia ke manusia, 23 tahun ada proses. Itu senang tuan-tuan. Kerana turun di alam tinggi. Alam tinggi turun sekali. Daripada Lauh Mahfuz turun ke apa langit dunia. Ya. Langit dunia, langit.
Ya, daripada dunia langit dunia ke bawah itu 23 tahun ada proses. Ya. Sebab itulah mengapa Allah letak Nabi Isa alaihissalam di langit, langit yang kedua tuan-tuan, bukan langit dunia. Langit yang kedua, ya, kerana apa? Supaya umurnya tidak bertambah dengan banyak, ya. Kalau dia duduk di dunia berapa dah? Kalau Nabi Isa duduk di dunia berapa umur Nabi Isa sekarang tuan-tuan? Berapa umur? Ya. How old is Nabi Isa now tuan-tuan? Kalau dia duduk di dunia. 33,000 tahun Ustaz. Berapa? 33,000 tahun 444 hari. Pasal apa? Berapa ribu tahun tadi? 30,000 tahun? 33,000. Pasal apa? Yelah Pasal, Ustaz, macam mana kira tu? satu tahun di langit bersamaan dengan 1,000 tahun di dunia. Oh, Okey, betul. Jadi So Nabi kalau Isa duduk kat langit dah berapa hari dah? kalau kat langit 33 tahun tak sampai 2 hari lagi. Kalau tak sampai 2 hari maknanya, ya. Apa susah sangat kan nak, ya? Umur Nabi Isa adalah 2024. Umur Nabi Isa 2024 ni. Pasal Nabi Betul-betul. Isa lahir bila? Nabi Isa lahir satu Satu Masihi. Masihi. Ya, saya silap. Jadi Nabi Isa lahir 1 Masihi. Sekarang tahun 2024 Masihi tuan-tuan. Jadi umur Nabi Isa kalau dia di dunia 2024. Ya, sama macam umur dunia selepas Masihi lah. Ya, sebelum tu kita panggil tahun sebelum Masihi kan? Sebelum. Kita panggil before Christ. Tu panggil before Christ tuan-tuan. Ya, jadi before Christ tu BC kan? Before Christ tu ataupun before Christian era itu maknanya sebelum 1 Masihi. Zaman zaman Maryam itu sebelum Masihi tuan-tuan. Zaman Maryam sebab dia lahir sebelum Masihi. Tapi Nabi Isa lahir je, itu dah mula tahun Masihi dah. Ya, tahun Masihi. Jadi sampailah 2024, ya, umur Nabi Isa 2024 tahun. Kalau Nabi Isa duduk di dunia tu dah tua bangka lah Nabi Isa tu. Tetapi kerana nak supaya Nabi Isa tu kekal umurnya 33 tahun, ketika diangkat 33, itu yang, ya, diangkat tu supaya umur Nabi Isa tu lambat bergerak. Ya, dia punya calculation di langit kita dah sebut dulu kan, ya. Ya, ada soalan Syahrini ni Ustaz tak jawab lagi, dah lupa dah. Bila cakap ni baru teringat balik. Nantilah, ya. Bila ada peluang kita sebut balik. Jadi sebab Nabi Isa naik tahun 33 Hijrah, sekarang 2024, ya. Nanti 2033 masih umur Nabi Isa baru jadi 2 hari tuan-tuan, tambah 2 hari. Kerana 1,000 hari, ya, 1,000 tahun, 1 hari di langit sama dengan 1,000 tahun di dunia. Jadi baru 2,000. Kalau 2,000 baru 2 hari tuan-tuan, macam itulah, ya. Dan tak sampai 2 hari lagi umur Nabi Isa bertambah. Kerana dia naik tahun 33. Tahun 1033 dulu umur Nabi Isa bertambah 1 hari. Tahun 2033 bertambah 2 hari. Ini bukan 2033, ini baru 2024. Maknanya umur Nabi Isa baru sehari lebih sikit tambah. Belum 2 hari lagi. Macam itulah kira dia tuan-tuan. Ya, sebab di langit ada proses, ada. Yang tak ada proses di syurga. Di syurga. Ya, di langit ada proses. Cuma prosesnya lebih lambat. Macam Ustaz selalu sebut. Ya, cerita Twilight Zone. Ya, dia angkasawan daripada Amerika, dia pergi ke planet mana tak tahu. Jadi oleh kerana proses kat sana tu lambat, ya. Bila dia balik ke dunia, didapati orang dunia sudah menjadi tua. Tapi dia tetap muda juga, ya. Sehingga anak dia yang kecil masa dia tinggalkan dulu, anak dia tu baby lagi. Bila dia balik, anak dia tu pun dah tua pada dia. Ya, bila dia balik, anak dia tak kenal dia. Tapi bila tengok gambar dia kata, ini bapak aku ni, ya, macam mana bapak boleh jadi muda ni? Dia kata bapak tak jadi muda tapi proses tu menjadi lambat. Itu cerita Hollywood lah tuan-tuan, ya. Tapi macam tu lah sebab dia naik ke langit. Ya, walaupun tidak menembusi langit dunia, mana boleh menembusi kan? Yang boleh menembusi ni Nabi Muhammad dan Jibril alaihissalam lah. Ya, pada waktu Mi'raj tu. Jadi dia punya umur tidak bertambah, ya, lebih daripada 2 hari. Kerana 1,000 hari di dunia, 1,000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di langit. Jadi Allah turunkan Al-Quran tu sekali. Ya, Quran dan Arabian. Quran bacaan, ya, dalam bahasa Arab. Quran dan Arabian bacaan, yakni Al-Quran dalam bahasa Arab. Wasarrafna fihi wasarrafna, dan kami jelaskan berulang-ulang kali, ya, sarrafna daripada sarrafa. Sarrafa tu maknanya, ya, dia berulang kali, banyak kali.
Ya, kami jelaskan tetapi banyak kali. Ya, macam cerita Nabi Musa berapa banyak kali tuan-tuan. Cerita kita Al-Hayyul Qayyum paling kurang ada 3 tadi. Dalam Al-Baqarah surah apa ni ayat Al-Kursi dah ada. Surah apa ni ayat kedua surah Al-Imran ada lagi, ya, surah Toha pun ada lagi ayat 111. Jadi maknanya nak bagi tahu banyak kali Allah jelaskan. Allah ulang-ulang fihi di dalam Al-Quran minal wa'id, ya, minal wa'id daripada, ya, apa dia, wa'id ancaman. Allah bagi tahu, jangan buat jahat. Siapa buat jahat nanti balasannya neraka. Ya, siapa yang menzalimi orang, ya, Allah akan zalimi dia. Siapa yang durhaka pada mak ayah, kecilkan hati mak ayah menyebabkan mak ayah terasa hati. Ya, jadi di dunia pun dia dah dapat kesan dia. Mungkin di dunia tak berkat hidup dia tuan-tuan. Ya, macam dia ambil, kita kata apa kita panggil, dia buat penyelewengan lah, dia ambil rasuah dan sebagainya. Ya, mungkin jumlahnya banyak, tapi tak ada berkat tuan-tuan, tak ada berkat. Ya, duit banyak tuan-tuan, ya, tapi nak pergi haji pun tak pergi-pergi lagi. Nak pergi umrah pun fikir 2-3 kali tuan-tuan. Itu tak berkat tu, ya. Mungkin masa mak dia sakit dia tak peduli, dia tak pergi tengok pun, tak jaga pun tuan-tuan. Ya, bila adik dia bagi tahu, bang, mak tak sihat ni, mak sakit, mak rindu kat abang, duk sebut nama abang, tak balik juga. Abang ni sibuk kerja apa semua sebagainya. Ya, nasib baiklah kita kata Allah masih sayang dia tuan-tuan. Ya, by the time dia balik tu maknya dah hujung-hujung dah nyawa dia. Ya, tapi masih lagi boleh jumpa dengan mak dia. Ya, tapi mak dah tahu hati dah. Kau tak balik pun tak apa dah. Ya, aku tak perlukan kau dah. Cuma dia tak cakap je tuan-tuan. Mak tu. Ya. Sebab apa? Sebab masa dia perlukan kita, kita tak balik. Kita tak sanggup nak ambil cuti tuan-tuan. Dia tak sanggup nak ambil apa? Cuti tahun. Wah, cuti tahun berlambat-lambat tuan-tuan. Cuti tahun tu carry forward lagi. Ya, carry forward apa ni tahun depan. Ya, sampai berlambat-lambat. Sampai syarikat tanya, bila awak ni nak ambil cuti? Awak ni jangan kerja je. Ya. Awak tak ada kampung ke? Tak ada mak bapak ke? Ya. Bila mak bapak tu meninggal, baru terasa. Kalau lah mak ayah masih ada, nak buat apa tuan-tuan? Duit banyak. Ya, mewah hidup, ya. Tapi haji pun tak pergi, umrah tak pergi tuan-tuan. Ya, orang minta sedekah pun, ya, kita kata buat tak peduli. Mak ayah tu di kampung tu pun tak peduli. Ya, kadang rumah mak ayah tu sampai anak-anak kita balik kampung pun tak nak duduk kampung tuan-tuan. Ya, sewa hotel dekat dekat bandar. Pasal apa? Anak tak selesa. Ya, memanglah tuan-tuan, ya. Rumah pun macam nak roboh. Kita pun tak ada tolong tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita mikir, kita kata, anak-anak dia ni semua kereta besar-besar, balik kampung tu tengok kereta menjala. Ya, tapi rumah mak ayah tu Allahu Akbar, usang dah. Macam nak roboh dah tuan-tuan. Berlari pula budak-budak situ. Ya, sampai orang tua tu kata, jangan berlari nanti. Macam tu sampai. Kita biarkan tuan-tuan. Sanggup kita biarkan, tak patut. Bila mak ayah tu tak ada tuan-tuan, baru terasa. Ya, dulu aku ada duit, aku tak sumbang pada mak ayah. Mak ayah ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan kedekut tuan-tuan. Apa dia nak bagi je tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan lupa, ya. Harta kamu, ya, adalah harta mak bapak kamu juga, bapak kamu punya. Ya, anta wa maluka li abika. Ya, anta engkau dan maluka hartamu adalah untuk bapakmu. Ya, ada kisah kan sahabat Nabi bagi tahu ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada harta. Ya, dan mak bapak aku masih hidup. Mak bapak aku nakkan harta aku tu. Mungkinlah ada benda yang dia perlulah. Ya, mungkin nak pakai kuda ke ataupun nak sikit apa kita panggil tanah untuk buat rumah ke apa. Contohlah, ya. Tak ada sebut detail lah di situ, ya. Jadi Nabi dia pun tanya Nabi, macam mana ni mak bapak aku nak, ya, sedangkan aku pun ada keluarga, ada tanggungjawab. Nabi pun bagi tahu dia, anta, ya, wa maluka, engkau dan hartamu li abika, ya, kepunyaan mak bapak engkau. Maknanya tak boleh nak apa tuan-tuan. Dan tuan-tuan jangan lokek lah. Ya, dengar apa dia nak tuan-tuan bagi je tuan-tuan. Ya, kita boleh pergi beli. Ya, nak makan mi rebus contoh, nak carilah tuan-tuan mi rebus paling sedap. Ya, pergilah mana-mana tuan-tuan. Bawa dia, ya. Kalau dia pun bawa dia sekali tuan-tuan. Ya, pilih yang mana satu mak. Ya, tak rugi tuan-tuan. Tak ada orang jadi miskin sebab layan mak bapak, tak ada tuan-tuan. Jadi lagi kaya, lagi berkat, ya, harta tu lagi banyak tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan. Mak ayah kita dah meninggal. Mak ayah mertua ada lagi? Ada. Ya, kalau tak ada pak saudara kita, mak saudara kita, ya, pak menakan kita tuan-tuan, ada. Kita gembirakan mereka tuan-tuan. Semedang mereka masih ada hidup dalam dunia tuan-tuan. Bila mereka tak ada besok, rugi. Nak buat apa tuan-tuan? Harta banyak pun rugi tuan-tuan. Tak boleh nak buat apa dah. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan lebih faham lah, ya, sebab kita ada pengalaman masing-masing tuan-tuan. Ya, okey, ya, itu ayat ni. Kita habiskan ayat ni. Wa'id, ancaman. Ancaman maknanya kalau kita buat jahat, ini balasan dia. Itu dipanggil al-wa'id. Ya. Kalau al-wa'du itu janji. Al-wa'du janji. Al-wa'id ancaman.
Ya, ancaman. Maknanya kalau buat jahat, ini ancaman dia. La'allahum yattaqun. Moga-moga mereka itu bertakwa, sentiasa bertakwa, au yuhdisu lahum zikra. Ataupun Quran bagi pengajaran. Ya, Quran memang bagi pengajaran. Sebab tu Quran ni tuan-tuan, kita jangan baca laju-laju. Ya, baca pergi. Ya, word by word. Ya, phrase by phrase. Sentence by sentence. Page by page. Kena buat macam tu, tuan-tuan. Kita nak kerja apa tuan-tuan? Selalu saya sebut. Tak apa. Satu dua ayat tak ada masalah. Satu hari satu ayat, dua ayat. Tapi tuan-tuan kena faham. Tengok makna dia. Kalau ada peluang tengok tafsiran. Tak perlu beli buku tafsir pun. Kalau ada bagus kan. Kalau tak ada Google je tuan-tuan. Tengok tafsir Ibnu Katsir contoh. Tuan-tuan Google je. Free je tuan-tuan. Semua WhatsApp je. Ya. Kita dapat daripada Google je. Ya. Type je. Ya. Apa ni. Kita nak tahu ya. Ayat 111 contoh. 111 surah Toha. Tulis je kat situ. Google tu tulis je. Ya, ayat 111 ya ataupun tafsir ayat 111 surah Toha keluar lah tuan-tuan. Ibnu Katsir ke ya, tafsir Pak Hamka ke macam-macam tafsir keluar tuan-tuan. Rajin tak rajin je. Tuan-tuan kita kena disiplinkan diri kita. Satu hari satu ayat jadilah tuan-tuan. Satu hari satu ayat, tengok tafsiran dia, ya, tengok pengajaran dia. Sebab Quran ini memang au yuhdisu lahum zikra, ya. Jadi Quran ini yang pertama apa? Dia jelaskan, Allah jelaskan padanya dalam Quran itu minal wa'id daripada ancaman, benda ni tak boleh, benda ni tak boleh, benda ni tak boleh, ada ancaman. La'allahum, moga-moga mereka yattaqun jadi orang takwa. Ya, Quran ni. Sebab bila dibuat ancaman, kita rasa, uish, aku buat ni kan besok kena pula aku pun ni. Macam tu tuan-tuan. Itu wa'id lah tu. Ya. Au yuhdisu lahum zikra. Ataupun nak menceritakan, nak menjelaskan bagi mereka zikra peringatan dia. Apa pengajaran daripada ayat yang kita baca? Macam tadi lah tuan-tuan. Ya. Pengajaran dia ialah kita kalau buat baik, buat amal soleh, insya-Allah orang nak buat sihir dan sebagainya pada kita, insya-Allah tak jadi tuan-tuan. Insya-Allah tak jadi. Itu dia punya apa kita panggil dia punya apa? Dia punya fadilat atau kelebihan dia tuan-tuan ya. Dan yang paling penting tadi kita al-hayyul qayyum. Ya, itulah tuan-tuan ya tiga ayat yang boleh kita apa kita panggil baca pada hari ini. Alhamdulillah ya ada banyak benda yang tuan-tuan boleh dapat pengajaran ya. Yang penting amal. Jangan lupa tuan-tuan. Okey, ada soalan apa-apa sebelum kita tamat silakan. Any question tuan-tuan? Ada tak ada? Ya. Haji Mat Syah ya. Kak Maritun. Tak ada Ustaz. Very interesting. Ya, alhamdulillah ya. Tapi amal tuan-tuan ya jangan lupa ya. Al-Hayyu Al-Qayyum ataupun Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu ya astaghis ya apa ni aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ini jangan lupa tuan-tuan. Haji Mat Syah ada apa-apa sebelum tamat silakan. Apa Ustaz, saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz dan kepada semua yang hadir. Ya. Kita jumpa pada minggu depan insya-Allah ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Haji Nazri. Jamaah kita ya. Terima kasih. Nazri. Terima kasih Terima kasih Ustaz. sama. Sama-sama. Terima kasih Basya.